Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa syukur kehadirat ilahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selawat, ayolah kita manfaatkan di hari Jumaat ni untuk kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana atas jerih perih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dapat merasai dua nikmat yang terbesar, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan kita manfaatkan juga hari Jumaat ni untuk kita memperbanyakkan memperbanyakkan sedekah. Sebab apa? Kita tengok saudara-saudara kita di Kelantan, Terengganu dilanda musibah banjir kan. Kita nak bantu dengan cara tenaga, nak pergi kemas, kita tak mampu kan. So kita scroll IG ke scroll Facebook, kita jumpa tabung bencana, bolehlah kita perbanyakkan sedekah semampu dan seikhlas yang boleh. Dan yang saya hormati, kalau ada pensyarah dalam surah Al-Falah ni, serta rakan-rakan dan adik-adik sekalian lah. Walaupun dah semester akhir, tapi kalau diminta untuk memberi tazkirah ni kadang nervous jugalah kan. Tapi insyaAllah yang mana yang bermanfaat boleh ambil, yang mana yang tak bermanfaat boleh letak tepilah. So topik tazkirah pada hari ini ialah, bukan tazkirah lah, perkongsian lah. Lebih mana perkongsian yang ialah barokah dalam menuntut ilmu kan. Barokah ni selalunya kita dengar berkat. Berkat ni samalah macam barokah. Dari segi bahasa ialah kebaikan yang bertambah banyak, berkembang, tetap dan berterusan. Kalau kita sebut tentang barokah atau berkat ni, kita selalu dengar orang cakap dengan keberkatan ni yang sikit jadi banyak, yang kurang jadi cukup. Contoh paling dekat yang kita rezeki. Kadang kita rasa rezeki tu sikit, macam tak cukup je. Tapi sebab adanya keberkatan, yang sikit yang tak cukup tu boleh jadi cukup. Itulah keberkatan. Tapi hari ini kita nak tekankan dari segi aspek menuntut ilmu kan. Menuntut ilmu ni wajib bagi setiap Muslim. Bila mana kita kata wajib, mestilah harus mengikut adab dan susilanya. Sebab apa? Sebab dengan adab itulah datangnya barokah kan. Dan keberkatan ni dia tak boleh ternilai dengan mata kasar. Contohnya ialah pelajar yang cemerlang di sekolah. Kan, pelajar yang cemerlang di sekolah ni, kalau dia sebabkan dia tak ada keberkatan dalam menuntut ilmu tu, mungkin ilmu yang dia belajar tu hanya berakhir di atas paper exam tu je. Habis paper exam, tak ada dah, tak amal pun. Bila mana tak amal ilmu yang dia belajar, maksudnya tak boleh bawa manfaat. Bukan untuk orang je, tapi untuk diri sendiri. Sebab itulah dalam kita menuntut ilmu tu, kita mohon supaya ada keberkatan. So hari ni kita nak kongsilah macam mana sama-sama lah kita berusaha macam mana kita nak dapatkan barokah ataupun keberkatan dalam menuntut ilmu tu. Yang pertamanya, apa yang kita boleh buat kan sebagai student? Yang pertamanya ialah niat. Niat belajar tu kerana Allah. Niat kita belajar tu kerana Allah. Janganlah awal-awal kita menuntut ilmu tu niat dah hal dunia dah. Nak orang pandang, nak orang sanjung, nak orang puji. Tu dah salah niat dah. Niat kita kena ikhlas. Sebab apa? Niat yang ikhlas akan menatijahkan keberkatan dalam menuntut ilmu. Mungkin adik-adik yang meja pai mungkin dah masyi, dah hafal dah hadis berkenaan niat kan. Innamal a'malu binniyat wa innamal kulli imri'in ma nawa kan. Bahawasanya sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat, dan sesungguhnya setiap orang mengikut apa yang dia niat. So dalam kita menuntut ilmu ni, untuk kita dapat keberkatan, kita niat untuk dapatkan keberkatan dan keredaan Allah. Sebab apa? Sebab kalau kita niat kerana Allah, insya-Allah dengan izin Allah, Allah akan bantu urusan kita dalam menuntut ilmu ni. Kan? Dan niat ikhlas ni kadang orang fikir niat kerana Allah semua tu kan. Orang akan fikir belajar pendidikan Islam, bahasa Arab, niat kerana Allah. Sedangkan semua ilmu dalam yang kita belajar, kita niat kerana Allah. Contoh,
Kalau sini ada juga meja dan meja mat dan meja sains kan. So bila mana kita niat ikhlas menuntut ilmu tu, apa benda yang kita belajar, kita boleh kaitkan dengan kebesaran Allah. Kita boleh kaitkan dengan agama Islam. Contoh belajar tentang sains. Ada meja sains kan. Kita belajar sains, kita tahu. Contoh dalam dunia ni ada berapa? Lebih kurang ada 74 juta manusia. Kan? Kalau kita belajar hanya untuk exam, mungkin kita belajar belajar sains tentang apa tu? Cap jari kan. Cap jari. Mungkin kalau kita belajar hanya untuk exam, mungkin kita pandang cap jari manusia berbeza-beza. Kan? Hanya setakat itulah untuk exam je lah. Tapi kalau kita belajar tu niat ikhlas kerana Allah, kita boleh kaitkan, ya Allah, hebatnya kebesaran Allah. Ciptakan manusia seramai 74 juta dan setiap orang ada cap jari yang berbeza-beza. Sebab itulah niat kena ikhlas kerana Allah. Kan? Niat kita menuntut ilmu tu. Tanda keberkatan dalam menuntut ilmu, salah satunya ilmu yang kita belajar tu mendekatkan kita kepada Allah. Kan? Bukan saja belajar pendidikan Islam, bahasa Arab mendekatkan kita kepada Allah. Belajar matematik, belajar sains pun mendekatkan kita kepada Allah. Okey, yang tu yang pertama, niat belajar ikhlas kerana Allah. Okey, yang kedua, untuk kita dapat keberkatan dalam menuntut ilmu, kita kena beramal dengan ilmu yang dimiliki. Ilmu yang banyak tapi tak amal, dia tak bawa manfaat. Pergi kuliah dari pagi sampai ke malam, sambung lagi kuliah lain, online semua. Tapi kita tak amal pun apa yang kita belajar. Hanya dengar dan kalau untuk exam, jawab exam. Tapi tak amal pun apa yang kita belajar. Yang tu tak bawa manfaat. Kan? Fudail bin Iyad, dia kata seorang alim itu masih dianggap jahil apabila dia belum beramal dengan ilmunya. Apabila dia sudah mengamalkan ilmunya, maka jadilah dia seorang yang benar alim. Semoga kita tak tergolonglah dalam golongan yang dianggap jahil tu. Menuntut ilmu banyak tapi tak amal pun walau sedikit. Kan? Jadi kita kena berusaha untuk mengamalkan. Kalau pepatah Arab ada kata, al-ilmu bila amal kasyajar bila tamaran. Maksudnya ilmu tanpa amal ni seperti pohon tanpa buah. Kita tanam pokok, kita nak ada hasil. Mana ada orang tanam, kalau pokok yang jenis berbuahan, mana ada orang tanam saja-saja. Orang tanam nak ada hasil, tapi pokok yang kita tanam tu tak ada hasil. Sama lah macam ilmu. Ada ilmu belajar pagi, petang, siang, malam, tapi tak amal, tak bawa manfaat. So rugilah kan. So jadilah kita kena sama-sama lah kan, sama-sama mengamalkan. Kita belajar hari ni sikit ilmu kan. Contoh satu kelas tu kita pergi kuliah, mesti akan ada satu ilmu yang kita dapat. Kita jangan tangguh. Yang mana kita boleh amal, kita amalkan. Kan? Dalam surah As-Saff ayat kedua dan 3 pun Allah berfirman, wahai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. So kalau nak fahamnya, seumpama sikap sikap apa? Tak serupa bikin. Cakap tak serupa bikin. Cakap pandai. Termasuklah saya yang kat depan ni kan. Hari ni bagi perkongsian. Tapi ingat tak amal pun apa yang cakap. Ni satu ujian dah kan. Kadang-kadang orang yang menyampaikan ni ujian lagi besar. Pandai bercakap kan. Tapi sebenarnya tak amal pun apa yang dia cakap. Kan. Itulah gunanya rakan-rakan untuk saling tegur. Tapi kita kena sama-sama amalkan. Sekecil-kecil ilmu yang kita belajar, kita amalkan. Jangan tangguh. Kadang ilmu tu lama kita tangguh-tangguh, pakai lupa macam tu, pakai tak amal macam tu lah. Okey, yang tu yang kedua. Beramal dengan ilmu yang dimiliki. Okey, yang ketiga pula. Yang ketiga ialah menjaga adab dengan ilmu dan guru kita. Kan? Bila kita sebut tentang menuntut ilmu, dia sangat berkait. Menuntut ilmu dengan barakah dia sangat berkait dengan adab. So macam mana kita nak menjaga adab dengan ilmu dan guru kita ni? Yang pertama dari segi buku dan kitab kita. Kan, kalau boleh kita letak di tempat yang sepatutnya lah. Kalau buku pendidikan Islam tu apatah lagi kan, kadang ada ayat Quran semua tu kan, memang letak di tempat tinggi. Tapi kalau buku bahasa Melayu, tesel, matematik kan, janganlah kita anggap boleh letak sesuka hati. Kalau boleh letak di tempat yang tinggi, jangan duk langkah pula kan.
buku-buku kita. Sebab apa? Sebab kita ada ilmu yang di dalam buku tu kan. Okey. Dan kita selalu juga dengar dan terbiasalah dengar di zaman sekolah tu kan, di mana keberkatan tu bergantung kepada sejauh mana guru tu reda dengan ilmu yang dicurahkan. Kan? So bila mana kalau kita tak menjaga adab, kan, macam mana guru nak reda dengan ilmu yang dibagi? Kan, mungkin guru akan terguris dengan sikap kita dalam kelas kalau tak jaga adab kan. Kalau kita tengok para alim ulama amat menghormati dan memuliakan guru-guru mereka. Contoh kita ambil Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menuntut ilmu dengan Imam Malik. Imam Syafi'i nak selak helaian kertas pun selak helaian kertas tu dengan cara yang sangat pelan. Sebab apa? Sebab takut bunyi selak kertas ni dengar sampai Imam Malik. Kalau kita fikir logik lah, selak ni bunyi terang mana sangat kan? Macam maksudnya terang pekat pula lah utara dia. Kalau kita tengok selak kertas ni bunyi kuat mana sangat. Kan? Tapi nak sampaikan, nak cerita bahawasanya para ulama ni sekecil-kecil benda sangat fikir. Guru dia ni akan terguris tak dengan sikap dia. Kalau kita lah, bukan cakap pasal orang, kadang saya sendiri pun student kan. Kalau contoh kelas bersemuka, dah lah tak fokus main phone kan. Lepas tu scroll IG, lupa tutup sound, satu kelas dengar. Kan? Macam mana perasaan guru yang pensyarah yang tengah mengajar kat depan tu, tiba-tiba dengar macam-macam story dah. Kan? Yang tu cara bersemuka. Kalau cara online pula, pensyarah panggil nama kan, panggil nama tak menyahut lah kan. Berapa kali pensyarah panggil nama jawab soalan, sebab tak fokus, tak tahu nak jawab macam mana kan, so diam, kadang left kan. Biasalah tu. Lepas tu tapi sebenarnya macam saya yang berpengalaman praktikum 2 kali dah ni kan, satu bersemuka, satu online. Kita bila praktikum online ni, kita rasa perasaan tu. Bila mana kita panggil student excited mengajar. Bila kita panggil student untuk jawab soalan ke apa-apa je lah kan, ataupun kita tengok dia fokus ke tak, dan murid tu tak menyahut. Kadang tu yang asalnya suara lembut, dia bertukar jadi singa jugalah kan. Sebab apa? Dia main dengan emosi juga. Tapi tu tak apalah, budak-budak ada 1, ada 2 kan, tak tahu adab lagi. Tapi kita yang dah besar kan, kita yang dah belajar, so sama-samalah kita berusaha untuk menjaga adab kita dengan guru-guru kita. Kan? Berusaha kita menjaga. Okey, yang tu yang ketiga. Okey, yang keempat pula. Yang keempat, kita tidak sombong. Macam mana kita nak, apa cara usaha kita untuk kita dapat barakah? Iaitu kita tidak sombong dengan ilmu yang kita ada. Sentiasa merendah diri dan ingat apa yang dimiliki adalah pemberian Allah. Di mana surah Al-Kahfi ayat 109, katakanlah wahai Muhammad, kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis kalimah-kalimah Tuhanku, walaupun kami tambah lagi dengan lautan yang sebanding dengannya. Nak abang cakap kata, ilmu yang kita ada ni jangan sombong. Sebab apa? Ilmu yang kita ada ni sikit je. Nak banding dengan ilmu Allah tu sangat luas. Kadang-kadang kita paling sombong part yang ni untuk semua lah, termasuk saya lah kan. Kadang kita sombong ni kalau ilmu satu benda tu orang lain tak tahu, kawan-kawan kita tak tahu, kita aja tahu. Sombong lah, macam acah tahu kan. So benda tu sangat menguji kita lah. So kita kena sentiasa merendah diri. Imam Syafi'i menyebut bahawa setiap kali aku menuntut ilmu, aku akan berasa semakin tidak tahu. Nak abang atau ulama sangat tawaduk. Selagi mereka menuntut ilmu, mereka rasa lagi tak tahu. Kita menuntut ilmu sikit dah acah pakar dah. Kan? So macam mana? Sebab apa? Sebab semakin kita sombong, semakin kita jauh dengan Allah. Bila mana semakin jauh dengan Allah, hilanglah keberkatan dalam menuntut ilmu. Okay, kita cakap pasal sombong ni kan. Macam mana nak elak sifat sombong? Bila mana kita kata jangan sombong, tak boleh sombong dengan ilmu yang kita ada. Salah satunya ialah kita ajarkan ilmu kita ni kepada orang lain. Kalau contoh kita di kampus ni, kita ajarlah ilmu kita kepada rakan-rakan.
Memandangkan sekarang dah musim assignment kan. Due date dah tak lama dah ni, mungkin 2 minggu lagi. Dah due date, dah fasa-fasa duk start buat dah. Kalau tak start buat pun ada juga kan. So waktu ni lah kita bantu kawan-kawan. Ada kawan yang baca soalan tugasan tak faham-faham, sampai ke sudah tak faham. Kan? So kita bantu fahamkan dia, bantu seboleh yang semampu yang boleh kita bantu dia. Kan, sebab apa? Ada hadis sampaikan dariku walaupun sepotong ayat. Dan Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, sesungguhnya malaikat dan penduduk langit dan bumi sehinggakan semut di dalam lubangnya serta ikan berselawat berdoa untuk orang yang mengajar kebaikan kepada manusia. Semoga kita tergolonglah dalam golongan ni. Di mana langit, penduduk langit dan bumi, semut dalam lubang, ikan berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Kan, takkanlah kita tak mau ambil kelebihan manfaat ni kan, untuk kita sebarkan. Tak payah jauh pun, tak perlu pun untuk satu kampus nak sebarkan, nak ajar, nak kongsi ilmu. Cukup dengan kawan-kawan, roommate pun dah cukup dah untuk kita sebarkan, kongsi ilmu. Okey, so sebelum kita mengakhirinya, bolehlah kita sama-sama amalkan doa bagi mendapatkan ilmu yang bermanfaat ni. Doa je, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Kita boleh amalkan doa ni setiap hari, setiap pagi, supaya kita dapat ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Wallahu a'lam. Itu saja. Sesungguhnya apa yang baik tu datangnya dari Allah. Yang kurang tu datang dari kelemahan dan kedhaifan diri ni. Yang baik boleh ambil sebagai manfaat, yang kurang tu boleh letak di tepi lah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.